Assalamualaikum, salam. Khamis 12 Mac 2020, sekarang jam 11.52. Masih pagi. Lagi 8 minit pukul 12, dah masuk tengah hari dah. Okey, hari ni saya nak buat sebab kita apa nak cakapnya. Hari tu kita ada buat label, meringkaskan kod PineScript tu. Jadi saya nak gunakan konsep yang sama pada tempat lain. Itu hari kita guna untuk label kan. Hari ni saya nak buat benda yang nampak kat bawah ni. Nampak ni. Kita nak buat satu trend, tapi kita tak lukis dekat atas chart, kita letak di bawah chart dan kita bagi beberapa color lah. Sama macam ni. Jadi macam biasa kita akan buka baru. Mungkin kita bagi nama trend chart. Mungkin lah kita boleh bagi nama. Dan tidak ada overlay through sebab saya tak nak conteng dekat pada chart, kita nak letak kat bawah, jadi tak perlu letak overlay through. Tak payah letak apa-apa pun dah, tinggalkan trend chart saja. Itu dia punya nama lah. Untuk ni saya perlukan tiga data dan saya menggunakan moving average untuk tentukan dia punya trend. Okey, yang pertama mungkin kita kata fast line lah. Fast line sama dengan saya nak guna EMA close 10. Okey, yang kedua saya nak guna, mungkin saya panggil dia slow lah, slow line, dan saya gunakan EMA 20. Ini contoh saja tau, tak kisahlah berapa EMA nak pakai ke apa, tapi untuk cerita hari ni saya gunakan moving average untuk tengok trend ya. Dan yang terakhir ni mungkin kita bagi support resistance ke, panjang sangat tulis, pendek-pendek dah, SP support resistance saya pakai EMA, mungkin saya pakai close 50. Okey, satu lagi cross, tak payah cross lah. Okey, macam ni. Pertama kita buat plot dulu. Saya nak plotkan fast line ni. Fast line kita plot, lepas tu kita bubuh color sama dengan color green, lepas tu size sama dengan plot size ada tak, lebih tebal sikit. Plot join display title line width. Dia tak pakai size, dia pakai line width. Inilah dia line kan, plot line width sama dengan saya pakai 2. So, sama jugalah kita nak plotkan semua tu. Plotkan. Nah, kalau macam ni kita boleh copy paste. Sebab apa? Nak cepat. Okey, untuk yang ni kita buat warna merah, red, line width 2, dan yang terakhir ni kita pakai macam biasalah, selalu pakai direction kan. So, SP color kita buat purple. Line dah. Okey, kita try dulu tambah. Kalau tak ada masalah dia akan muncul kat bawah. Okey. Sekarang ni kita dah dapat nilai dia. Jadi berdasarkan yang ini saya nak buat satu lagi arahan. Saya nak colorkan background color dia. Jadi background colornya saya nak buat kalau kata hijau ni di atas merah, maknanya fast line ni di atas merah, dan merah ni berada di atas purple ni, SP ni kita buat dia color hijau, background color hijau. Okey. So untuk background color ni senang lah, biji color je. Biji color. So kita kena bagi apa yang kita nak buat. Pertama kita kata tadi, kalau fast line lebih besar daripada slow line, tak payah kita buat besar dan sama dengan lah. Besar dan sama dengan slow line. Kalau dia besar and slow line, ini contoh ya, nanti terpulang lah buat macam mana pun.
lebih besar daripada SP. Jadi kita colorkan belakang ni color dot green. Kalau tak, kita colorkan dia color dot red. Okey, lepas tu saya rasa nak letak transparent. Kalau tidak, nanti color sama-sama transparent. Okey, transparent sama dengan 70. Ini kita buang, kita tambah. Okey, dan kita dapat. So dah siap. Simple lah. Siap. Okey. Jadi secara tak langsung kita dah sambil kita tengok tu, kita boleh nampak lah trend dia kan. Color dia hijau dan merah. Okay. Tapi tadi masa mula-mula tadi saya tunjuk ada warna kuning. Kenapa buat kuning? Okey, macam ni. Sebab sifat moving average ni dia lagging. Jadi mungkin kita nak buat yang kuning tu, saya nak bagi dia lebih amaran lebih awal. Kalau kata kejap. Macam mana kita nak kurangkan merah ni? Ni merah ni. Sepatutnya dia masih lagi nampak ni. Dia masih lagi di atas purple line. Jadi kita tak nak panggil dia merah kan, orang terkejut. Sedangkan trend dia masih naik. Jadi itu hari kita dah buat, mana dalam satu if statement yang macam ni, kita boleh tambah lagi. Jadi instead color merah ni, saya nak tambah lagi satu condition di mana sekiranya slow line lebih rendah atau sama dengan lebih rendah daripada fast line, mana EMA 20 lebih rendah daripada EMA 10, tetapi dan slow line ni masih lagi di atas ataupun lebih besar daripada SP. Jadi saya nak adakan color dia color yellow. Selebihnya baru saya buat merah. Okay, jadi kalau kita tambah pada chart, ni slow line silap, tanda soal dulu. Okey, tambah pada chart. Jadi kita akan nampak sedikit perbezaan. Tak ada pula. Sekejap. Kalau slow line lebih kecil daripada fast line, patutnya dah kuning. Sekejap. Silap lah, takkanlah slow lebih rendah. Sepatutnya slow lebih tinggi lah. Yalah, merah ni lebih besar lah daripada slow kan. Kalau tidak, memang sampai bila dia takkan kuning lah. Jadi kita buang. Itu biasalah kan. Kita boleh buat. Okey, maksudnya kat sini slow ni dah lagi lebih besar daripada mana, hijau tu dah turun bawah lah. Jadi kita akan nampak kuning. Okey, pada yang atas ni. Okay, itu sajalah, itu dia nak tunjuk. Konsep dia ini je kita nak buat. Jadi kalau kata kita nampak satu trend cantik, tiba-tiba masuk kuning tu, dia bagi amaran lah sebelum
kata merah. Jadi kalau kita nampak merah ni, mungkinlah kita kata merah ni kita relax dulu lah, tak payah buat apa-apa kan. Tak payah jadi hero lah. Okay. Jadi kalau kata macam ni lah, fast line ni asyik tulis panjang-panjang je ni, mungkin kita boleh ringkaskan. Kita boleh kata bullish. Kita buat satu variable bullish, sama dengan fast line lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan slow line. Okay. Tapi sama dengan rasa nanti dia jadi tak apalah. Buat je lah kan. Dan kata kita akan buat bearish, slow line ni kalau tak nak pun kita copy macam ni je lah, senang je. Kita balikkan dia punya operator ni, lebih kecil atau sama dengan, tak payahlah, kita ambil lebih kecil atau sama dengan, tekan sama-sama kuning. Ok, so jadi bullish kat sini kita boleh tukar, taruh kat sini, dan bearish ni kita taruh kat sini. Jadi kita dah senang sikit, senang nak buat, dan juga kita boleh guna balik variable ni kat mana-mana yang kita nak. Jadi tak perlulah kita nak kena type lagi fast line lebih kecil, slow line apa semua. Jadi dia menjimatkan lah, menjimatkan masa. So, kita akan dapat result yang sama. So dah siap. Jadi boleh kecilkan ke. So kalau tak nak plot ni kan boleh padam sendiri, ataupun kita boleh buang terus daripada plot ni, boleh matikan terus kalau tak nak pakai lah. Jadi kita akan dapat color macam ni. So jadi kita ada banyak ruang untuk menconteng, sambil dalam masa yang sama kita boleh tengok trend dia lah. Ok, dah siap, itu saja. Mungkin boleh jalan-jalan kalau kata nak tengok sini kan. Kalau dia masih merah ni tak perlu buat apa-apa lah. Jadi kesimpulannya, kita boleh juga buat, maknanya dalam sekarang ni hari tu kita cerita pasal dekat label kan. Sekarang kita buat untuk bar color, dan kita boleh if statement ni panjang, tak semestinya dua pilihan sajalah. Tambah lagi nak boleh, kalau kita ada syarat benda-benda lain ke yang kita nampak, kita boleh masukkan lagi dalam satu barisan yang sama ni, panjang-panjang tak kisah. Kalau kata dia terlampau panjang, kita boleh turunkan ke bawah. Pastikan dia punya indent tu cun lah. Kalau nak tahu dia betul, kita taruh. Kalau dia okey, tak ada error, maknanya betul lah. Jadi mungkin yang ini kita taruh bawah. Jadi senang sikit nak buat. Barisan jadi panjang, tapi senang sikit kita nak faham lah. Senang sikit kita nak conteng-conteng berbanding kalau dia panjang ke kanan. Okay. So kesimpulannya, apa saja yang kita buat, kita boleh buatlah apa yang kita nak. Macam ni cerita dia, asalnya daripada sini, fast line, slow line, dengan dia bermain di antara 10, 20 dan 50 EMA. So kita ada syarat kat sini, jadi kita boleh buatlah apa saja yang kita nak, dan kita cuma kosmetikkan je bentuk carta ni. Inilah tujuan untuk buat Pinescript ni, bukannya untuk untuk bagi tahu kita buat ni confirm untung dan confirm rugi. Tak, dia rugi tu memang betul lah, kita beli je dah rugi, tapi dia lebih kepada bantuan visual. Kita tengok untuk bantuan visual lah. Macam ni, masih lagi merah ni kan, jangan jadi hero. CBO naik, tiba-tiba dah bagi amaran. Mungkin kita kata kuning ni amaran, so kuning ni dia dah bagi amaran sebelum masuk merah. Ok, merah tak payah buat apa-apa. Untuk buy tak boleh, mungkin sell boleh, tak tahulah kan. Jenis beli bawah naik atas ni, beli sikit-sikit pun boleh juga kot. So kalau kita tengok yang lain-lain pun, kebanyakannya bagi amaran awal lah. So kalau hari ni paling rugi, Sapura ni memang merah saja. Armada, so trend dia bermula di sini, dah bagi amaran, amaran kuning, jauh amaran, ada trend balik naik, bullish, tiba bagi amaran, sekarang dah merah. Jangan jadi hero, belum masanya nak jadi hero. Asia,
Sikit lagi nak masuk 70 sen. Dari sini lagi, kalau berani jadi hero kan, boleh kita layan sikit-sikit di atas dan beli, boleh. Tapi kalau kita suka pada trend, mungkin kita rasa trend kalau ini kita layan, mungkin bukan layan buy lah, kita layan jualan. Sebabkan kita guna, yang saya tunjuk ni menggunakan moving average. Jadi moving average ni dia dah lah lagging kan, lagging, tapi kita boleh tengok dia sebagai trend lah. Kita semua tu nanti terpulang pada cara yang kita buat. Sebab hari ni kita nak tengok visual saja kan. Kita ada lampu isyarat hijau, kuning dan merah. Hijau balon, sampai kuning standby. Jangan kuning pun kita langgar. Ni kuning, nasib baik dia naik balik. Dah sini dah merah dah. Jangan jadi hero. Mana cari main tadi? Kronologi Dayang weekly Dayang pun dah belum lagi. Ni dah kata lagging. Kalau kita based on moving average, dia lagging. Takkan nak tunggu sampai dia merah kan pun nak jualan. Ini mungkin dia naik balik sikit lah. Ada masa dia akan pantul lah. Bila masa dia sampai, macam ni kuning kat sini, takkan kuning sini baru kita nak keluar kan. Tak logik lah. Tak logik. Jadi kita katalah kita dah buat macam ni, kita rasa okey, ni amalan ni kita buat ya. Maksudnya kita punya trading strategi kata okey, kalau hijau ni masih lagi dalam buy, kalau dah kuning ni standby. Yang merah ni goodbye. Buy, standby, goodbye. Kalau kata kita jenis short, ni goodbye hijau, kuning standby, sell. Okay, tak ada pula cari main ni. Cari main dia trending, boleh nampak waktu bila dia dah start gila-gila ni kan. Okey lah, itu saja untuk video ni. Minta maaf lah terlampau panjang pula. Padahal nak buat benda ni simple je. Okey, saya tutup dengan satu ni. Kita tak nak jadi hero, tapi dah satu panjang sangat ni. Kalau ikut volume pun dia dah canak. Ada sikit lagi lah ni, tapi dah ada, nantilah cerita. Bila ada satu benda yang turun tiba-tiba kan, volume pun masuk, volume banyak ni. Kalau kita nak layan rebound, okey. Nak layan rebound, nampak tu volume banyak tu, tiba-tiba aktif. Kejap lagi adalah dia mantul kan. Bolehlah dapat kan sikit. Kalau siapa yang berminat chat macam ni, okey lah. Okey, itu saja untuk ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.